Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. Temu lagi kita pada hari ini ya, dalam siaran langsung live di FB Imam Muda Hassan, dan untuk sesi kuliah duha pada hari ini dibawakan oleh Quranic Mind City Center ya. Jadi tuan-tuan dan puan, apa khabar semua? Sihat ya? Suara saya jelas ke? Cuba komen tengok suara saya jelas ke tidak? Harap-harapnya insya-Allah jelas ya. Baik, tajuk kuliah duha kita pada hari ini iaitu malam Lailatul Qadar. 1000 apa tajuk dia tadi? Malam Lailatul Qadar. Kita nak cerita tentang Lailatul Qadar lah ya. Malam Lailatul Qadar, 1000 kebaikan ataupun 1001 penyesalan. Jadi Ramadan ini adalah bulan yang satu perkara yang istimewa, spesialnya Ramadan ni, iaitu adanya malam Al-Qadar. Sebab tu kita telah pun duduk di penghujung Ramadan ya, maka insya-Allah Lailatul Qadar sama ada telah pun berlaku ataupun bakal berlaku, kita pun tak tahu. Mudah-mudahan belum lagi lah berlakunya ya. Kalau belum berlaku, bermakna masih ada peluang untuk kita meraih 1000 ya, lebih baik daripada 1000 bulan, ataupun sebaliknya kita beroleh 1001 penyesalan. Antara dua lah ya, antara dua, kebaikan ataupun penyesalan. Mudah-mudahan semua yang menonton live ini, kita semua beroleh kebaikan daripada bulan ataupun malam Al-Qadar, Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar maksudnya malam Al-Qadar. Kita orang Melayu biasa kita sebut malam Lailatul Qadar. Okey jugalah, tak ada masalah pun kan. Malam Lailatul Qadar, malam tu Lailah tu dah malam dah. Kita sebut malam Lailatul Qadar, malam Al-Qadar, tak apalah ya. Baik, sebelum kita nak mengupas tajuk ini, iaitu Lailatul Qadar, 1000 kebaikan ataupun 1001 penyesalan ya. Kat sini saya nak komenkan sikit, ataupun untuk di awal ni saya nak perkenalkanlah sedikit latar belakang Quranic Mind ya. Iaitu untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ya, kuliah live kita ni ditaja oleh ataupun dianjurkan oleh Quranic Mind Network ya. Quranic Mind Network. Quranic Mind Network adalah satu tim yang menggerakkan dakwah pengajian Al-Quran dan solat yang berpusat di Seksyen 14 Shah Alam ya. Jadi siapa-siapa nak belajar asas Al-Quran, siapa nak belajar ilmu tajwid ya dengan lebih mendalam, siapa nak bertalaqi Al-Quran, siapa nak mentadabbur Al-Quran, siapa nak ya, mempelajari ataupun nak mengetahui tentang ilmu solat sempurna cara Nabi SAW, maka bolehlah lepas ni ya, sama ada di bulan Ramadan ataupun selepas Ramadan nanti, bolehlah kita pergi daftar Quranic Mind ni ya, berpusat di Seksyen 14 Shah Alam, dan ada beberapa cawangan yang lain ya. Jadi saya antara salah seorang juga antara pernah mengajar ya untuk kursus solat sempurna di Quranic Mind ni. Jadi sangat selesa tempat dia, sangat baik ya. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, bolehlah like dan follow FB page Quranic Mind City Center
Ada tak sini Quranik? Saya pun tak tahu. Mungkin ada wakil pada Quranik City Center yang masuk dalam live ni. Sebab dia kata dia nak masuk, tapi saya tak nampak lagi komen dia. Baik. Tak apalah tuan-tuan dan puan-puan rahmatan Allah. Kita balik pergi kepada tajuk kita, iaitu Ramadan, Lailatul Qadar, 1001 kebaikan ataupun 1001 penyesalan. Agak-agak kita di mana tuan-tuan sekalian? Baik, kita nak kupas tentang malam Al-Qadar, ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dalil, kita tengok ya, apakah dalil Lailatul Qadar? Semua dah tahu dah ni kan? Dalil Lailatul Qadar ada dalam surah Al-Qadar. Lailatul Qadar ni satu surah yang disebutkan. Memang surah tu cerita tentang Lailatul Qadar. Padahal malam Al-Qadar ni berlaku satu malam sepanjang tahun. Sepanjang tahun ni ada satu malam je. Tapi special dia, Allah sebut dalam Al-Quran satu surah. Tuan-tuan bayangkanlah, maksudnya begitu besar fadilat Lailatul Qadar ni. Kalau kita miss, memang 1001 penyesalan. Memang penyesalan lah, rugi sangat kan. Baik, dalilnya dalam surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Itu dia dalil Lailatul Qadar. Ayat 1 sampai ayat 5 kesemuanya menceritakan tentang malam Al-Qadar. Kita tengok terjemahan dia kan. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia kebesaran malam Al-Qadar itu? Allah jawab, ya, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tengok ya. Pada malam itu maka akan turun para malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka, kerana membawa segala perkara yang ditakdirkan berlakunya pada tahun yang berikut. Sejahteralah malam yang berkat itu sehinggalah terbitnya fajar. Sekarang ni kita berada pada 24 Ramadan. 24 Ramadan. Malam ni kita dah masuk pada malam 25 Ramadan. Okey. Jadi malam ni malam ganjil. So malam ni kena rebut sikit peluang lah. Kita hanya tinggal malam ganjil ni, ada malam 25, malam 27, malam 29. Tapi apakah malam genap tu kita nak tinggalkan? Jangan. Rugi sangat. Takut menyesal nanti. Sebab boleh tak berlaku Lailatul Qadar pada malam genap? Boleh. Sebab ada dalil hadis yang lain. Yang nanti kita akan sebut. Baik. Jadi disebut kat sini Lailatul Qadar merupakan satu malam yang dicari oleh mereka yang benar-benar melalui Ramadan dengan penuh keinsafan. Saya yakin semua yang menonton live ni semuanya mereka yang mencemburui, yang mengejar Lailatul Qadar. InsyaAllah ya. Pada malam inilah Al-Quran diturunkan dengan penuh kemuliaan. Apakah makna Al-Quran diturun pada malam Al-Qadar? Iaitu kata ulama, secara ringkasnya, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi SAW, diturunkan pada bulan Ramadan itu ialah diturunkan secara sekaligus ke Lauh Mahfuz, ya. Diturunkan menerusi perantaraan Jibril alaihissalam sekaligus ke Lauh Mahfuz. Maknanya Al-Quran diturun pada malam Al-Qadar tu sekali kesemuanya ke Lauh Mahfuz. Kemudian diturunkan, kemudian barulah turun ke langit dunia. Selepas itu diturunkan pula kepada Nabi SAW secara beransur-ansur. Berapa lama Al-Quran diturun kepada Nabi SAW? Ya. Tuan-tuan dan puan, boleh pakat-pakat sharekan live ini supaya lebih ramai banyak manfaat, insyaAllah. Sama-sama kita peroleh manfaat, ya.
Baik, tadi sambung tadi. Pakat-pakat share kuliah live ni insya-Allah. Okey, balik kepada tadi, saya nak tanya soalan, cuba jawab. Berapa lamakah Al-Quran diturunkan kepada Nabi SAW? Cuba jawab, tengok sikit komen. Komen. Ada yang komen ke tak ada komen? Cuba komen sikit tuan-tuan sekalian, supaya ada interaktif sikit kan. Okey, tadi kita sebut Al-Quran diturunkan ke Lauh Mahfuz pada malam Al-Qadar, sekaligus kemudian turun ke langit dunia, kemudian diturunkan kepada Nabi SAW secara berperingkat. Berperingkat tu berapa tahun? Ada tak jawapan? Cuba jawab. Ni kita sama-sama nak ulang kaji. Tuan Hakim Muhammad, ni sahabat saya. Ya, ramai jawab tu. Izzatul Fazlina, semua jawab 23 tahun. Bagus. Ini kalau ada hadiah ni saya bagi hadiah dah. Tapi memandangkan tak dapat hadiah, tak boleh nak bagi hadiah kan. Tambah pula PKP ni kan. Sekejap ya. Bismillah. Jadi 23 tahun kan. Beberapa tahun di Mekah dan beberapa tahun di Madinah. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Kenapa, soalan saya pula, kenapa diturunkan secara berperingkat 23 tahun? Tak boleh ke turun sekali kepada Nabi? Terus sekali turun satu lengkap Quran terus. Apakah hikmah? Ni kan, ini soalan-soalan waktu universiti dulu. Apakah hikmah Al-Quran ni diturunkan secara berperingkat? Bukan universiti ni, zaman sekolah menengah lagi soalan ni. Cuba kita tengok apakah hikmah kenapa Al-Quran diturunkan secara berperingkat. Ada minta hadiah jubah. Tengoklah ya. Kok terbuka hati nak bagi pula kan. Ya, saya nak tengok komen jap. Tuan-tuan bolehlah share-sharekan ya, insya-Allah, supaya lebih banyak lagi orang dapat manfaat. Ya, ini ilmu saya tak ada apa pun, tapi kita nak sama-sama memanjangkan apa-apa kebaikan kan. Sebab malam Ramadan ni kita nak hidupkan dengan kebaikan. Okey. Saya soalan tadi kan, sebab saya tak boleh nak baca komen pula. Okey, ada yang jawab kat sini, proses tarbiyah secara berperingkat. Bagus jawapan, bagus ya. Semua orang dah tahu jangan. Kesesuaian masa dan keadaan. Ya, boleh, betul tu. Ya. Sebabnya supaya tidak membebankan Nabi SAW, ya, sesuai dengan peristiwa. Betul ya. Semua jawapan-jawapan tu benar belaka. Izzatul Fazlina kata sesuai dengan peristiwa. Betul lah tu kan. Jadi tuan-tuan, saya nak baca, nak tengok komen. Kemudian apa? Sesuai dengan peristiwa dan tidak membebankan Nabi SAW, ya. Sebab Al-Quran diturun kepada Nabi SAW berat tuan-tuan. Antara ayat yang paling berat Nabi terima, sehingga kan Nabi cuba jawab soalan ni kan. Apakah ayat yang paling berat Nabi pernah terima sehingga kan Nabi rambutnya beruban? Sahabat tegur, ya Rasulullah, kenapa rambut kamu banyak beruban? Nabi kata, ayat yang turun pada aku ni sangat berat sehingga kan menyebabkan aku banyak fikir dan menyebabkan rambut aku jadi putih. Jadi apakah ayat pasal apa yang menceritakan tentang ayat tu terlalu berat bagi Nabi SAW? Padahal ayat tu pendek je, tapi nak cerita berat tadi tu, nak sampai Nabi nak pikulkan ayat tu. Ya Allah tuan-tuan, bukan mudah nak terima ayat Quran. Kita ni baca Quran mudah, tapi Nabi SAW nak menerima wahyu daripada Allah Ta'ala tu, ya Allah, terlalu berat. Ya. Jawapannya apa? Ayat apakah yang berat Nabi terima sehingga menyebabkan rambut Nabi beruban? Cuba jawab. Ada tak siapa-siapa nak jawab? Terima kasih pada yang join ya. Nik Syayanur ni baru join. Tak apa ya. Alhamdulillah baru join, bagus. Azilawani kata tidak membebankan Nabi lah. Okey, baik. Okey, ayat dia saya jawablah, nanti tak habis kuliah kita. Iaitu ayat tentang istiqamah. Fastaqim kama umirta. Ayat tu ya. Iqra ya berat juga ya. Semua wahyu yang turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memang berat ya.
Tetapi ada Iqra tu Nabi menggigil, ya, menggigil kan, sebab wahyu tu kali pertama terima menggigil tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan dalam riwayat. Dan antara ayat yang berat Nabi terima ialah ayat istiqamah. Istiqamah, ya. Fastaqim kama umirta. Allah Taala kata apa dekat Nabi? Kamu beristiqamahlah kamu wahai Muhammad dengan apa yang telah Allah perintahkan kepada kamu. Ayat ni menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam terasa berat sangat sehingga rambut Nabi menjadi putih beruban. Istiqamah. Istiqamah ni adalah satu perkara yang nampak macam mudah di lisan, tapi nak mempraktikkannya bukan mudah juga. Contoh, bulan Ramadan, tapi nasib baiklah Ramadan kali ni PKPB. Kalau tak, mungkin ia akan berlaku lagi. Ya. Sebab apa? Sebab biasanya awal Ramadan Masjid Surau penuh orang. Kan? Penuh orang di Masjid Surau. Faham, ya? Sebab apa? Sebab this is the first time kita nak solat tarawih untuk Ramadan tahun ni. Sebab tu malam pertama mana-mana Masjid Surau penuh. Sebab apa? Baru nak buat baik untuk tahun ni, benda baru nak buat ni memang mudah. Jadi dekat sini nak sebutkan benda baik ni buat memang mudah untuk permulaannya. Tetapi yang menjadi beban, yang menjadi susah sikit ni, ujian bagi kita ialah istiqamah dalam kebaikan yang kita telah buat. Itu yang payah tu, kan? Tapi tu saya kata kan, nasib baik Ramadan ni tak pergi Masjid Surau. Dia di rumah. Tapi di rumah pun sama juga, kita kena istiqamah. Istiqamah dengan baca Qurannya, istiqamah tarawih, jangan tinggal. Tambah pula di hujung Ramadan ni lagi perlu kepada pecutan terakhir, sebab kita duduk di penghujung Ramadan, hanya tinggal 6 hari saja lagi, dan kita pun tak tahu Lailatul Qadar dah berlaku ataupun tidak. Maka sama-samalah kita berusaha mencarinya. Jadi janganlah 1001 penyesalan, na'udzubillah min dzalik. Baik, kita teruskan lagi. Bagus, ya, yang ayat yang berat bagi Nabi ketika terima wahyu tentang istiqamah. Fastaqim kama umirta. Ya. Baik, sambung lagi Lailatul Qadar. Mujahid, seorang ulama tafsir, mengatakan malam Lailatul Qadar juga dinamakan sebagai Lailatul Hukmi. Apa makna Lailatul Hukmi? Lailatul Hukmi bermakna malam pemutus. Ini disebut dalam kitab tafsir Al-Qurtubi. Apakah makna malam pemutus ni? Lailatul Qadar, selain daripada malam Lailatul Qadar, disebut juga sebagai Lailatul Hukmi. Saya tulis dalam komen, ya. Lailatul Hukmi. Ini pandangan Mujahid. Lailatul Hukmi iaitu malam pemutus. Dinamakan malam tersebut sebagai Lailatul Qadar disebabkan pada malam itulah Allah telah mentakdirkan segala urusannya, seperti perkara-perkara yang akan berlaku sehinggalah ke tahun berikutnya. Urusan kematian, ajal, rezeki dan lain-lainnya. Ini satu pandangan ulama, disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi. Maknanya malam Al-Qadar tu kenapa disebutkan malam yang Al-Qadar ni maksud apa? Qadar tu maksud ketetapan. Malam ketetapan. Lailatul Hukmi, malam pemutus. Jadi maksudnya lebih kurang kan, apa yang nak diputuskan, apa yang nak ditetapkan. Inilah menurut kata Al-Qurtubi dalam tafsirnya, tafsir Al-Qurtubi, iaitu Allah mentakdirkan segala urusannya seperti mana, ya, untuk berlaku untuk tahun berikutnya. Tahun ni tahun 1441. Apakah yang bakal berlaku sepanjang tahun 1441 membawa ke 1442? Ini semua bukan kerja kita, tuan-tuan sekalian. Ini kerja Allah Ta'ala. Ini bukan kerja kita, ini kerja Allah Ta'ala. Saya duk bacakan ini pandangan ulama menurut tafsirnya, ya. Jadi soal qada dan qadar ni kan ada hadis yang lain menceritakan tentang bila mana kita dalam perut mak kita 120 hari dalam kandungan perut ibu kita, ditiupkan roh dan ditetapkan beberapa ketetapan, ya, iaitu ajalnya, kemudian rezekinya, baiknya, kebaikannya, kejahatannya, itu semua telah ditetapkan. Tapi macam mana pula dengan kata ini? Maknanya katakan malam Al-Qadar berlaku, maka malam itu akan berlakunya proses Allah Ta'ala menetapkan ketentuan untuk tahun yang berikutnya pula. Wallahu a'lam. Ini satu perkara, mungkin penjelasan ataupun huraian syarahan yang lebih panjang, ya. Itu mungkin kita buat satu topik yang khas berkaitan dengan qada dan qadar. Walau bagaimanapun, qada ni bukan kerja kita, itu kerja Allah Ta'ala. Kerja kita beribadah pada Allah, merebut, meraih malam Al-Qadar ni yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu kerja kita,
Ya, yang lain sebab kan ada hadis yang lain tentang qada qadar ni kan, Nabi SAW bersabda kalau sesiapa yang bersedekah boleh panjang umur. Ada hadisnya, sedekah itu boleh memanjangkan umur. Kan? Ada hadis yang lain, sesiapa yang menyatukan silaturahim boleh dipanjangkan umur. Jadi dekat situ pula ada syarahan hadis ulama tentang hadis ni, apakah makna panjang umur? Apakah kalau umur kita telah ditetapkan sekian umur 60 tahun boleh tak jadi 70 tahun? Itu pun sama jawapannya, itu rahsia Allah, kita tak tahu. Tapi kalau Allah nak, boleh tak berlaku? Boleh. Katakan ditetapkan 60 tahun, boleh tak Allah nak panjangkan jadi 70? Ya boleh. Sebab itu bukan kerja kita. Kan? Kerja kita buat baik. Kerana mungkinlah kadang-kadang kita buat baik ni, orang doa kat kita kan, ya Allah jadikan panjangkanlah umur dia ya Allah, kan? Mungkin kalau Allah nak bagi kita umur panjang, boleh. Itulah boleh jadi juga dengan maksud malam Al-Qadar ini, ketetapan yang ditentukan untuk tahun yang akan datang. Macam mana kesudahannya, macam mana rezeki kita, ya. Adapun semua perkara ni Allah Ta'ala dah mengetahui dah punya. Sebab tu saya sebutkan tadi, bab qada qadar ni saya pun takut juga nak sebut ni kan, sebab dia satu perbahasan dalam ilmu akidah, ilmu tauhid. Ilmu tauhid ni kena hati-hati, sebab kadang-kadang takut saya salah sampai. Sebab ilmu qada qadar ni syarahannya panjang, ya. Cuma itu sekadar kita kata ringkasannya begitulah. Naam. Kemudian pelaksanaannya diserahkan kepada 4 malaikat, iaitu Israfil, Mikail, Izrail dan Jibril alaihi salam. Ini disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menambahkan dengan katanya, dicatatkan padanya tentang rezeki, hujan, kehidupan dan kematian, bahkan urusan haji. Menarik kan? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, malam Al-Qadar ni malam ketetapan, malam pemutus. Apa yang diputuskan, apa yang telah ditetapkan, Allah mencatatkan bagi kita rezeki kita, apakah yang akan kita dapat tahun berikutnya, perniagaan kita macam mana, ilmu kita macam mana, ya, rezeki kita, pangkat kita, itu semua kerja Allah Ta'ala. Sekali lagi saya sebutkan, itu kerja Allah Ta'ala, ya. Kemudian Allah dah tentukan hujan macam mana, kehidupan, kematian macam mana, bahkan termasuk urusan haji. Kan haji ni kan jemputan Allah, tetamu jemputan Allah. Sebab tu kita sebut sebagai duyufur rahman, ya, tetamu Allah. Jadi sebab tu haji ni, siapa yang ada duit belum tentu boleh pergi. Ada orang tak ada duit pun dia boleh pergi, sebab dia dijemput oleh Allah Ta'ala. Sebab tu kita panggil tetamu Allah, jemputan Allah. Jadi tahun haji tahun ni kita tak tahu kan, tahun depan ya, mungkin tahun ni tak ada haji sebab coronavirus kan, wallahu ta'ala alam. Tapi mudah-mudahan mungkin ada berita ataupun ada kuasa Allah Ta'ala, tiba-tiba haji dibolehkan, wallahu alam, ya. Kemudian tengok, ya, apakah tahun depan haji kita boleh pergi, siapa yang boleh pergi haji, itu semua ditetapkan pada malam Al-Qadar. Itu pandangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian kata Ikrimah lagi, ya, ini semua ulama-ulama tafsir, ya tuan-tuan puan, saya sebutkan nama-nama ni. Ini nama-nama ni biasa kalau kita baca tafsir kita akan jumpa nama Mujahid, Ikrimah, Ibnu Abbas, ya, dan banyak lagi lah. Ini antara nama-nama yang masyhur, Ad-Dhahab dan sebagainya. Baik, kata Ikrimah, dicatat segala urusan berkaitan pelaksanaan haji di Baitullah pada malam Lailatul Qadar, nama-nama para hujjaj, nama-nama para haji, ya, bakal-bakal haji, beserta nama-nama bapa-bapa mereka, dan tidak ketinggalan walaupun seorang pun, serta tidak ditambah walaupun seorang. Ini pandangan Ikrimah. Malam Al-Qadar ni apa jadi? Allah menetapkan siapakah bakal haji yang akan bertandang pada tahun pada tahun ini ataupun tahun akan datang. Sekali disebutkan nama bapaknya sekali. Contoh nama saya, Muhammad Hasan Adli bin Yahya. Sebut. Disebut sekali namanya, Yahya bin Umar dan sekiannya. Dan tak ada miss orang pun. Yang disebutkan malam Al-Qadar ni diketentukan siapakah yang akan menunaikan haji pada tahun yang berikutnya. Ya. Jadi kita semua, itu sekali lagi saya diulangkan, itu semua adalah ilmu Allah, rahsia Allah. Kita tak tahu. Sebab tu kita usaha, ya Allah, aku nak pergi haji, ya Allah, aku dah cukup dah duit untuk pergi haji, jemputlah aku, ya Allah. Mudah-mudahan Allah jemput kita. Ada orang, tuan-tuan sekalian, kaya raya, ya, bukan kata mencukupi, lebih daripada cukup lagi, tapi tak boleh pergi haji. Kan? Pernah tak jumpa orang begini? Saya pun pernah jumpa, kesian, sedih, akhirnya meninggal dunia, tak sempat pergi haji. Bukan kata haji, umrah pun tak sempat. Waktu dia sakit, dia hajat nak pergi haji, nak pergi umrah, tapi akhirnya tak dapat, Allah jemput dia, ya. Ialah adalah hikmahnya kan,
Itulah, tapi itu katakan belum tentu, sebab ini adalah rahsia Allah. Sebab tu kita minta, ya, kita minta pada Allah Taala. Baik. Ad-Dhahhak berkata, pada malam ini, iaitu malam Al-Qadar, Allah Ta'ala hanya mentakdirkan segala kebaikan saja. Itu satu pandangan lagi. Baik, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengagungkan Lailatul Qadar ini dengan mengurniakan keistimewaan padanya, sehingga kan Al-Quran telah diturunkan pada malam tersebut. Bahkan Rasulullah SAW telah bersabda, bagi sesiapa yang tidak dikurniakan dengan kemuliaan Lailatul Qadar, maka bererti ia tidak mendapat kebaikan Ramadan seperti mendapat keampunan dan redha daripada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, ini deep ni, ya. Ni kata-kata zaz tu kan. Allahu Akbar kan. Saya pun terkena juga ni. Kata, ya, Nabi SAW sebut, siapa yang tak dikurniakan dengan kemuliaan Lailatul Qadar, maka seolah-olah dia tak dapat kebaikan Ramadan tahun ni. Yalah, sebab Ramadan ni apa yang special tentang Ramadan? Selain daripada Al-Quran diturunkan, selain daripada ibadah puasa yang diwajibkan, selain yang di bulan ini, bulan yang Allah Ta'ala terima doanya, doa hamba-hambanya. Bulan Ramadan ni Allah Ta'ala buat apa lagi? Allah tutup pintu neraka, Allah buka pintu syurga, syaitan dibelenggu. Itu semua ganjaran-ganjaran fadilat Ramadan. Tapi ada satu perkara, Lailatul Qadar. Sebab Lailatul Qadar ini khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Tiba-tiba kita miss yang ini. Kata Nabi SAW, kalau tak dapat kemuliaan Lailatul Qadar, seolah Ramadan ni no value lah. Penat, ya. Kita tarawih tiap-tiap hari, kita baca Quran, tengok-tengok tak dapat Lailatul Qadar, penat lah. Sebab senang je nak dapat Lailatul Qadar ni kan. Jangan tinggal solat tarawih, solat isyak, senang je. Ulama kata nak dapat Lailatul Qadar ni mudah je, ya. Lailatul Qadar tu berlaku bila? Mulanya maghrib tu dah masuk Lailatul Qadar dah. Katakan Lailatul Qadar tahun ni berlaku pada malam ke-25. Katakan malam ni, ya. Bermula sahaja maghrib pada malam ni, telah pun masuknya Lailatul Qadar. Habisnya bila? Sampailah ke subuh. Panjang tak malam tu? Panjang. Dia bukan pada satu ketika tertentu, tidak. Sebab tidak ada dalil yang mengatakan malam Al-Qadar tu berlaku pada sekian-sekian tempoh, tak ada. Disebut sepanjang malam, bermaksud bermula maghrib sampailah ke subuh keesokannya, dalam sekitar 11 jam lebih kurang begitu. 11 jam dalam tempoh satu malam ni, lebih kurang 11 jam, ya. Bayangkan 11 jam tiba-tiba tak dapat Lailatul Qadar. Solat maghrib tak buat, insya' tak buat, ya. Tarawih pun tak buat, puasa siang puasa, tapi solat wajib tak buat, tarawih tak buat, Quran pun tak buat. Hak main tu main game je, ya. Ataupun duk tengok YouTube je kan. Tengok YouTube ceramah agama tak apa lagi. Tengok movie lah pula. Habis satu movie, sambung movie lagi. Jadi apa nilai puasanya? Tengok movie tengah waktu bulan malam Lailatul Qadar. Rugilah kan. Rugilah. Tengok pula, ya, movie-movie yang tidak mendatangkan faedah, ya, menendahkan aurat dan sebagainya. Malam Al-Qadar 11 jam, tengok movie 11 jam tu. Bayangkan. Sebab tu Nabi kata, kalau siapa tak dapat Lailatul Qadar, maka seolah Ramadan ni tak ada makna lah bagi dia. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak begitu, ya. Saya yakin semua tengok live ni, semua kita ni insya-Allah adalah insan-insan yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk kita mendapat kemuliaan Lailatul Qadar. Allahumma amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Ya, ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi SAW? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa man shama ramadhana iman wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Ya, maksudnya siapa yang mendirikan, tengok Nabi kata, siapa yang mendirikan, siapa yang menghidupkan malam Al-Qadar. Disebut, ya, sesiapa yang menghidupkan malam Al-Qadar, ya, kata Nabi, dengan penuh keimanan dan benar-benar mengharapkan redha Allah, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Saya nak tanya satu soalan lah pada semua yang menonton live ni kan. Agak-agak kita ni dosa banyak mana? Dosa kita banyak ke sikit, tuan-tuan dan puan sekalian? Cuba jawab. Dosa kita banyak ke sikit? Siapa rasa dosa dia sikit? Siapa yang rasa dosa dia sikit? Ustaz ke tak ustaz ke? Semua orang, tuan-tuan dan puan sekalian, dosa banyak. Saya cakap ni, lagi banyak cakap, lagi banyak dosa.
Sebab apa saya suruh orang buat kebaikan, tapi kalau saya tak buat, tak berdosa ke saya? Kadang-kadang saya bila cakap tuan, saya sendiri pun takut. Ya, takut apa? Sebab kita suruh orang buat qiyamul lail lah, tahajud sebagainya. Tengok-tengok kita tak buat. Kita galakkan orang suruh baca Quran, begini, kita duk baca, ya, pandangan ulama tentang malam Al-Qadar. Tengok-tengok kita buat tak tahu. Na'udzubillah, saya takut mudah-mudahan Allah jauhkan daripada fitnah ini, ya. Banyak sangat kan? Banyak. Siapa yang rasa dosa dia sikit, banyak-banyak taubat. Siapa rasa dosa dia sikit, itu masalah tu. Takut jadi macam iblis. Na'udzubillah min dzalik. Iblis, tuan-tuan dan puan sekalian, makhluk Allah yang sangat taat pada Allah. Tapi kenapa dia jatuh kufur, ingkar pada Allah? Disebabkan dia rasa I am the best, ya. Aku lagi better than Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dengan penuh kesombongan iblis kata apa? Ya Allah, kenapa aku nak sujud pada Adam? Dia itu dicipta daripada tanah, aku daripada api. Aku lagi baik daripada dia. Kenapa aku nak muliakan dia? Tu satu makhluk Allah yang sangat taat pada Allah, akhirnya tersungkur mempersoalkan perkara itu di hadapan Allah dan perkara disebut dalam Quran. Persoalkan. Sebab apa dia kata? Aku bagus kot. Selama ni aku buat baik ni, aku banyak dosa, aku banyak pahala. Tiba-tiba dengan Adam, apa hal dia ni? Na'udzubillah. Sebab tu saya sebutkan tadi, tuan-tuan kena ingat, ni pesanan untuk saya sendiri juga. Kalau kita rasa kita ni tak banyak dosa, hati-hati. Takut kita telah menjadi sahabat kepada iblis yang merasakan aku adalah the best. Na'udzubillah min dzalik. Walaupun kita banyak belajar, lagi banyak belajar tuan-tuan, lagi banyak ilmu kita tak tahu, jahil kita. Semalam saya dalam live saya tentang tajwid Al-Quran, ya. Dalam surah Al-Qasas ayat yang kelima. Tadi siapa nak tengok live ni boleh tengok live saya yang sebelum ni pukul 9 tadi, lebih kurang gitu. Saya ada kongsikan tentang satu ilmu tajwid, ya, tentang bacaan ustud da'ifu pada surah Al-Qasas ayat yang kelima. Semalam saya pening, ya, sebab kita mengajar orang tajwid kan, mat jaiz lah, mat wajib dan sebagainya. Tiba-tiba mari satu soalan, ustaz macam mana nak baca ni ustud da'ifu ke istud da'ifu ke astud da'ifu? Saya jam juga tuan-tuan. Saya duk ingatkan istud da'ifu. Lepas tu saya dah mula confused dah. Jam. Saya pun jam tuan-tuan. Saya mengajar tajwid ni, saya sendiri pun dah apa hal pula ni, aku pun tak tahu dia jawab apa ni, ya. Saya tanya dengan sahabat saya, ya, Ustaz Lutfi, saya tanya macam mana baca ni, ya. Ustaz Lutfi kata bacanya ustud da'ifu. Okeylah. Lepas tu saya tak apa sedap hati kan. Lepas tu dia kata tak apalah, dia pun dah mula confused juga. Dia pergi tanya, ya, Ustaz Firdaus, anak kepada almarhum Ismail Kamus, ya. Anak kepada Datuk Ismail Kamus. Ustaz Firdaus ni orang alim dalam ilmu bahasa Arab, nahwu saraf. Tanya dengan dia. Ustaz Firdaus kata bacaannya ialah istud da'ifu. Ya, istud da'ifu pula. Lepas tu tak lama lepas tu Ustaz Firdaus kata minta maaf, dia tarik balik. Bukan istud da'ifu, ustud da'ifu. Udah pula jadi rupa itu. Sekejap sekejap tengok. Ya. Lepas tu pergi rujuk pula Profesor anak kepada Tan Sri Hasan Azhari. Tanya pula, dia pun orang yang mahir dalam tajwid, mahir Arab, tanya dengan dia. Maka dia pun menjelaskan. Siapa nak tengok penjelasan tentang ustud da'ifu tu, tengok pada Quran di Hati slot saya pukul 9 pagi tadi di live Imam Muda Hasan ni. Lepas ni boleh tengok. Saya ada jelaskan tentang kenapa bacaannya ustud da'ifu, tidak istud da'ifu, tidak astad da'ifu. Ni cerita tak habis. Kita cerita tentang Lailatul Qadar. Ya, boleh tengok lah, ya. Jadi rupanya saya kata dengan Ustaz Lutfi, jahilnya kita ni kan. Makin banyak kita mengajar orang, makin banyak pula kita tak tahu. Tengok, ilmu Allah ni luas sangat, ya. Makin belajar makin kita jahil rasanya, ya. Allahu Akbar. Sebab tu kita tak boleh rasa kita ni bagus. Banyak ilmu jangan rasa bagus. Jadilah seperti padi, yang mana berisi makin tunduk dia. Jangan jadi seperti lalang yang makin tinggi makin membongkak, ya. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Mujahid telah berkata bahawa inilah kisahnya Lailatul Qadar ni. Kenapa berlakunya Lailatul Qadar? Inilah kisah yang Nabi tekankan kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan miss Lailatul Qadar, nanti 1001 penyesalan. Kenapa? Ini kisah dia. Kisahnya berlaku kenapa surah ini diturunkan, kenapa Lailatul Qadar ni dihadiahkan kepada Nabi dan umatnya. Inilah kisahnya. Mungkin tuan-tuan dah pernah dengar kisah ni, ya. Mujahid, ini kisah disebutkan oleh seorang ulama tafsir. Mujahid telah berkata bahawa sesungguhnya terdapat seorang lelaki daripada Bani Israel. Bani Israel ni ada yang baik, ada yang tak baik kan.
Bani Israel ramai jadi Nabi, yang jahat pun ramai juga, yang bunuh Nabi pun ada, Bani Israel. Dan sebenarnya kisah Bani Israel ni banyak disebut dalam Al-Quran. Kenapa kisah Bani Israel disebutkan dalam Al-Quran? Kenapa tidak bangsa Arab dan sebagainya? Sebab Bani Israel ni dia semua kena. Bangsa Melayu kena, bangsa India kena, bangsa Cina semua kena. Ya, kulit putih ke, kulit hitam ke, sawo matang ke, semuanya kena belaka dengan Bani Israel ni. Ya, maksudnya kisah Bani Israel ni kita boleh bawa dalam bangsa Melayu. Kisah Bani Israel ni boleh dibawa dalam bangsa India. Kisah Bani Israel ni sesuai dibawa untuk bangsa Cina. Kisah Bani Israel ni sesuai dengan bangsa Arab. Semua bangsa manusia dekat dunia ni kan banyak bangsa. Bani Israel ni sesuai dengan semua bangsa. Sebab tu itu jawapan saya, jawapan guru-guru kami lah. Kenapa Bani Israel disebut dalam Quran sedangkan Nabi Muhammad SAW bukan daripada Bani Israel. Kan? Nabi kan bangsa Arab, kenapa tidak di bangsa Arab cerita banyak dalam Quran, tapi banyak cerita Bani Israel. Sebab Bani Israel ni sesuai dengan semua bangsa. Ya, itu jawapan mudahnya lah. Baik, maka di sini disebutkan Mujahid telah mencerita ada seorang lelaki daripada Bani Israel yang dia ni sangat taat, baiklah, yang telah beribadat pada malam hari sehinggalah ke subuh. Dia ni tuan-tuan hidup umurnya panjang, ya? Dia beribadah pada malam hari sehinggalah ke subuh. Manakala pada siang harinya dia berjihad menentang musuh sehinggalah waktu petang. Siangnya dia berjihad melawan musuh, pagi sampai petang. Dan ini berterusan selama 1000 bulan. Allahu Akbar. Kita boleh hidup 1000 bulan tuan-tuan. Bayangkan 1000 bulan, kita boleh hidup 1000 bulan. Siangnya berjihad, malamnya ibadah sepanjang malam. Ui tuan-tuan, kalau saya flat juga rasanya kan. Sekali-sekala boleh lah kot. Kalau nak maintain tiap-tiap malam bangun kan, maintain tiap-tiap hari berjihad. Ni 1000 bulan ni. Ni cerita ni, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dengan menurunkan ayat ketiga daripada surah Al-Qadar ini, bahkan kebaikannya melebihi apa yang dilakukan oleh lelaki daripada Bani Israel itu. Ni kisah ini disebutkan dalam kitab tafsir Ibnu Kathir. Ya, ini kisah-kisah yang diambil daripada kisah yang sahih ni. Jadi tengok, maka turunlah ayat yang ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya tuan-tuan, tu saya kata kalau terlepas ni 1001 penyesalan lah jawabnya. Sebab nak dapat kebaikan seperti Bani Israel yang berjihad 1000 tahun, yang qiyamul lailnya 1000 tahun, tak pernah miss. Ya, kita memang tak akan sampai umur 1000 tahun. Kita ni umur, Nabi kata a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umat aku di antara 60 dan 70 tahun. Ada yang lebih 80, ya. Tapi paling panjang pun berapa tahun? 100 tahun pun tak berapa ramai. 110 ada, mungkin ada. Ada tak sampai 150 tahun? Ada tak yang siapa nak hidup sampai 500 tahun? Ustaz, saya ni memang teringin sangat nak hidup 500 tahun. Tu dia tuan, 500 tahun. Umur 60 tahun pun dah tak harap dah. Bayangkan 500 tahun macam mana rupanya. 60 tahun dah sakit lutut lah ustaz, sakit lutut ni. Nak pergi, ya Allah, sakit lutut. Mata pun dah berabun, tak nampak ni. Solat pun solat atas kursi, solat duduk, kan? Baca Quran pun tak nampak dah. Baru 60 tahun. Nak hidup 500 tahun. Cuba bayangkan macam mana rupanya. Tak salah mimpi kan? Tak salah mimpi. Kita doa panjang umur sudahlah. Tapi panjang-panjang umur kita pun paling-paling pun 100 tahun kan? 80 tahun panjang lah tu. Ya? Tapi tengok ni, tak ada siapa boleh hidup 1000 tahun umat Nabi SAW. Nabi umur 63 tahun. Sahabat-sahabat Nabi sekitar umur itu. Ada yang panjang umur, antaranya ya, Abu Ayyub Al-Ansari, dikatakan umurnya 90 tahun lebih, hampir-hampir 100 tahun. Itu panjang umur. Ya, tapi tak sampai 100 tahun. Jadi kalau kita nak 1000 tahun tak dapat dah. Sorry to say lah. Kan? Tengok ya. Buat satu malam je, tuan-tuan dan puan sekalian. Satu malam je. Kita qiyamul lail, mengharapkan Lailatul Qadar. Walaupun dia berlaku satu malam, tapi bila kita tak tahu. So tak payah buat satu malam. Kita 10 malam terakhir ni kita buat je lah. Buat, korbankan sikit. Kena buat pengorbanan lah. Letih lah ustaz. Memanglah kan, bukan berapa hari sangat pun. Lepas-lepas Ramadan ni kan kita boleh rehat banyak. Ramadan ni kita kenalah korban sikit ya. Letih lah ustaz, siang saya puasa kerja apa ya. Ada yang pula melayan anak-anak lah. Letih lah ustaz. Yalah, lagi letih lagi banyak pahala dapat.
Sebab apa? Mujahadah tu, Allah nak tengok usaha kita. Letih-letih pun buat juga. Sebab apa Nabi kata, siapa yang menghidupkan malam Al-Qadar dengan penuh keimanan, pengharapan, mengharapkan redha Allah, Allah ampunkan dosa-dosanya yang lalu. Tengok siapa yang tak dapat Lailatul Qadar, Nabi kata apa? Tiada kemuliaan Ramadan bagi dia. Sebab tu kita tengok ya tuan-tuan, kita solat 2 rakaat je. Contoh malam ni Lailatul Qadar, solat 2 rakaat aja. Allahu Akbar. Solat malam kita 2 rakaat pada malam ni bersamaan dengan 1000 bulan. Nak ke tak nak tu? Sedekah kita, sebab tu sedekah jangan tinggal. Siang sedekah, malam sedekah. Ya, sepanjang bukan Ramadannya, bulan lain pun kena buat. Tapi Ramadan wajib buat. Ya, malam. Macam mana nak sedekah Ustaz? Tak boleh pergi masjid, masuk tabung masjid. Tak apa, sekarang kan dah moden. Online kan ada, online banking ada. Setiap masjid ada akaun bank dia. Kan? Minta lah akaun bank masjid. Setiap rasa masjid-masjid pun banyak share akaun bank dia. Ya, penama Quran Nikmai ni pun boleh buat sumbangan, akan buat program-program agama, boleh buat, bagi sumbangan pada Quran Nikmai City Center. Ya, tak ada masalah. NGO sana sini banyak. Susah-susah saya ustaz, internet saya buta IT. Tak apalah. Ya, kadang-kadang kita raikanlah alasan-alasan ni kan, tak apalah. Kalau tak boleh, macam inilah senang. Saya syorkan ambil satu tabung. Malam nanti, setiap malam masuk duit dalam tabung tu. Niatkan nak sedekah sempena Ramadan ni. Walaupun kita tak tahu nak pergi ke mana, tapi kita telah niat duit ni untuk sedekah. Janganlah ambil balik duit tu dah lepas Ramadan, ambil balik duit tu pergi belanja pula. Tak jadilah. Dah niat nak sedekahlah. Masuk dalam tabung tu, nanti dah lepas PKP ke, ada waktu-waktu yang dibolehkan, kita pergilah masjid ke, pergi rumah anak yatim ke, saudara mara kita yang memerlukan, ni aku nak bagi sumbangan kamu. Duit tadi tu kita dah sedekah niat pada bulan Ramadan, tapi sampainya selepas Ramadan tak apalah, niat itu yang Allah nak tengok tu. Ya, jadi boleh ambil tabung tu. Kalau kata-kata dah susah sangat, saya ni buta IT dan internet tak ada, buat dah tabung, ambil tabung, masuk duit setiap malam. Sebab kalau kita sedekah RM1 pada malam ini, katakan malam ni Lailatul Qadar, RM1, seolah kita telah bersedekah selama 1000 tahun. RM1 kali dengan 1000 bulan. 1000 tahun pula, 1000 bulan ya. RM1 bersamaan dengan 1000 bulan. Berapa ringgit dapat dah? Ya Allah, banyak dah tu. Tu kalau RM1, kalau RM10, berapa kali ganda dah. Lagi banyak, lagi bagus ya. Sebab tu saya selalu sebutkan formulanya begini ya. Kalau kita tak mampu sedekah RM1, sedekah RM2. Tak mampu lagi naik. Betul lah tu. Kalau kita tak mampu, ustaz saya RM5 tak mampu lah ustaz, banyak. Kalau tak mampu RM10. Lagi naik. Saya ni ustaz RM10 ni tak mampu lah, berat rasanya. Kalau tak mampu, naik RM20. Kena buat macam tu. Sebab apa? Lagi tak mampu, lagi rasa susah, lagi kita bagi lebih, lagilah Allah ganjarkan pahala. Dan yakinlah tuan-tuan dan puan sekalian, tidak pernah miskin orang yang memberi. Pernah tak kita jumpa orang di jalan ya, yang tengah mengemis kan, minta sedekah? Cuba tanya dengan dia, pakcik ataupun tuan, nak tanya sikit lah, kenapa minta sedekah ni kan, mengemis sana sini ya, contohlah kan. Cuba dengar jawapan dia. Cuba tanya soalan dia, cuba tanya, kenapa awak ni mengemis sana sini ni, kenapa? Cuba tanya dengan dia. Apa jawapan dia? Dia kata apa? Saya ni keluarga miskin, tak ada kerja lah apa. Itu jawapan yang standard lah kan. Saya tak ada rumah tak ada, orang miskin susah. Itu jawapan standard. Dia tak ada jawapan. Dia kata apa? Sebenarnya saya ni minta sedekah, mengemis sana sini sebab dahulunya saya ni rajin sedekah. Lepas tu saya dah miskin dah hari ni, sebab habis duit saya sedekah, habis dah. Kalau tuan-tuan jumpa orang macam ni, bagi tahu saya. Saya nak jumpa orang macam ni, nak tahu juga rahsia macam mana dia jadi miskin. Ya, sebab saya tak pernah jumpa orang sedekah dia miskin. Tak pernah jumpa orang miskin kerana bersedekah. Yang selalu saya nampak dengan mata saya sendiri, dan saya yakin tuan-tuan pun pernah melihat orang begini. Orang tu kaya kenapa? Sebab dia tak pernah lokit untuk memberi. Tengok, lagi banyak dia memberi tuan-tuan, kan kita tengok logiknya, lagi banyak memberi, lagi kurang duit kita kan. Dalam wallet kita ada RM100, kita sedekah RM100, agak-agak 100 tu ada ke dalam wallet tu? Tak ada dah, hilang dah. Itu macam mana boleh jadi kaya pula tu? Itulah nama keberkatan tu. Sebab tu yakin tak pernah miskin orang yang memberi. Yang miskin selalunya yang tak memberi tu. Sebab berkira sangat kan. Sebab tu yang rasa susah. Orang susah saya nak memberi. Kenapa? Cuba bagi. Kadang-kadang saya sedih juga ya. Saya pernah dapat seorang ibu ni, dia mengeluh. Dia mengeluh, dia kata apa? Sebenarnya makcik ni kan, makcik tak pernah anak makcik bagi duit kat makcik ni.
Sedih saya dengar tuan-tuan ya. Makcik tak pernah anak makcik bagi duit. Ya, makcik pun faham anak makcik tu dia bukan senang, dia kerja susah, ya. Tapi sikit pun tak pernah bagi. Kenapa anak tak pernah bagi duit pada mak dia? Sebab apa? Mak macam mana nak bagi mak? Ya. Kami ni pun makan anak isteri pun tak cukup. Anak-anak lagi yuran sekolah lagi, tuan-tuan. Sebab kita rasa susah tu yang dia susah tu. Cuba kita bagi kat mak kita. Mak, tak banyak, sikit. Mak, ni duit ni sikit, duit belanja kat mak. Tuan-tuan, walaupun kita rasa berat nak bagi tu sebab kita sendiri tak cukup makan, tapi yakinlah tuan-tuan, rezeki Allah akan datang lepas tu. Walaupun sedikit akan cukup. Anak-anak, walaupun gaji tak besar, tapi anak-anak menjadi anak yang baik, makan cukup, mungkin ada rezeki yang datang tak disangka-sangka. Tapi kerana kita tak percaya dengan janji Allah ni, itu yang jadi susah. Makin sempit urusan rezeki kita. Ya. Wallahu alam. Oh, dekat pukul 11 dah. Insya-Allah. Baik, kita balik kepada perbincangan kita tentang ya Lailatul Qadar ni. Baik, maka sebab itulah kita kena rebut malam Al-Qadar ini, sebab kalau tak dapat maka kita telah seolah tidak ada Ramadan lah bagi kita. Senang cakap macam tu, tak ada Ramadan lah bagi kita. Ya. Ada tak komen apa-apa, tanya soalan ke apa kan? Ya, terima kasih Puan Normah Kamarudin kan. Sedekah dengan bantu jaga mak bapak, cepat je dapat pahala, dapat ganjaran. Dah macam memang magic, memang macam magic. Saya jumpa seorang sahabat saya saya jumpa ada satu orang kawan saya ni. Dia ni mak dia duduk dengan dia, ayah dia tak ada, mak dia duduk dengan dia, ya. Lepas tu apa, dia ni kerja kat rumah je, kerja sendiri, meniaga gitu. Tapi tuan-tuan sekalian, saya tengok dia ni senang hidup dia. Bila tanya dengan dia, kamu ni, dia kata dia merendah diri. Aku ni biasa-biasa je kan, kerja itulah, kais pagi makan pagi. Tapi saya tengok hidup dia senang. Ya, belanja sana sini. Tengok satu rahsia saya nampak, bila saya tengok rupanya mak dia duduk dengan dia. Dia sangat mengambil berat urusan mak dia. Mak dia sakit apa semua. Berkat tuan-tuan, berkat. Ya, saya jumpa seorang hamba Allah ni kan, dia berjaya dalam urusan perniagaan. Sebab apa? Dia jaga mak ayah dia. Mak dia jaga, mentua jaga. Dua-dua ni sakit. Mak mentua sakit, mak dia sendiri pun sakit. Dia jaga bela. Tapi tuan-tuan, perniagaan dia meletup-letup. Tengok, sebab dia tak pernah mengeluh. Ya, tu. Saya doakan tuan-tuan, tuan-tuan pun doakan saya supaya saya pun boleh jadi macam tu, ya. Boleh jaga mak saya. Baik. Lailatul Qadar merupakan satu malam yang dicari-cari oleh mereka yang benar-benar melalui Ramadan dengan penuh keinsafan. Pada malam inilah Al-Quran diturunkan dengan penuh kemuliaan. Ini beberapa pandangan ulama. Ya. Ringkas ni, bilakah berlakunya Lailatul Qadar? Secara ringkasnya, Lailatul Qadar ini berlaku pada malam ganjil, pada 10 malam terakhir Ramadan. Ini saya bacakan dia punya maksud hadis ya. Lailatul Qadar itu berada pada 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. Sesiapa yang beribadah pada malam tersebut kerana mengharap kebaikan, maka Allah mengampunkan dosa-dosanya yang terdahulu dan dosa-dosanya yang akan datang. Masya-Allah. Ya. Malam tersebut ada pada malam ganjil, iaitu malam ke-27, iaitu pada malam ke-29 atau malam ke-27 atau malam ke-25 atau malam ke-23 atau di malam terakhir. Wallahu a'lam. Itu satu hadis. Maksudnya, bilakah berlakunya Lailatul Qadar? Menurut hadis ini, hadis ini iaitu hadis Imam Ahmad bin Hanbal, maksudnya Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir. Dalil yang seterusnya, ya. Lailatul Qadar berlaku pada malam ke-29, malam 27, malam 25 dan malam 23 berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi SAW bersabda, iltamisuha fil ashril awakhir litasi'atin tabqa aw sabi'atin tabqa aw khamisatin tabqa aw thalithatin tabqa aw akhir lailah. Ya, carilah malam Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, iaitu pada malam ke-28, pada malam ke-29 atau malam 27 atau malam 25 atau malam ke-23. Ya. Baik, itu dalil tentang 10 malam terakhir. Tadi tu malam ganjil. Hadis yang mula-mula tu malam 10 malam terakhir. Hadis yang kedua tadi saya sebutkan malam-malam ganjil. 29, 27, 25, 23. Ya, malam ni malam 25, malam ganjil. Jadi kita sama-sama lah menghidupkan dengan penuh penghayatan.
Ada juga pandangan mengatakan Lailatul Qadar itu berlaku pada malam 27-29. Ya, ini beberapa hadis lah ya. Sebenarnya pandangan, kalau kita baca dalam kitab kata Imam Fathul Bari ya, menyebutkan tentang apa nama Lailatul Qadar ni bilakah berlakunya, lebih daripada 40 pandangan tentang bilakah berlakunya Lailatul Qadar. Banyak pandangan ulama yang berbeza. Tapi yang kuatnya tadilah 10 malam terakhir, malam-malam ganjil. Dan ada juga pandangan yang mengatakan pada malam yang ke-27. Ya. Ini digunakan pakai oleh banyak masyarakat Arab di Mekah Madinah ya. Sebab tu kalau kita pergi Mekah Madinah, malam 27 tu memang macam pesta ibadah lah. Memang luar biasa, ramai, kadang-kadang lebih ramai pada musim haji. Malam 27. Sebab mereka berpegang pada pandangan ini ya. Lailatul Qadar berlaku pada malam ke-27 berdasarkan kaedah yang digunakan oleh Abu Bakar Al-Warraq, yang menyatakan bahawa daripada keseluruhan kalimah yang terdapat dalam surah Al-Qadar ialah 30 kalimah. Dhamir yang ini kata ganti nama bagi kalimah Lailatul Qadar ialah, iaitu pada kalimah hiya, salamun hiya. Salamun hiya, kalau kita bilang surah Al-Qadar tu ada 30 kalimah. Perkataan salamun hiya, hiya itu haya ialah kalimah yang ke-27. Ini pandangan Abu Bakar Al-Warraq ya. Di dalam surah Al-Qadar terletak pada kalimah yang ke-27 perkataan hiya tu. Hiya itu apa? Hiya tu maksudnya ia. Ia itu apa? Ianya itu ialah malam Al-Qadar. Begitu juga jika diperhatikan kepada kalimah Lailatul Qadar yang disebut sebanyak 3 kali dalam surah ini. Dalam surah Al-Qadar 3 kali disebutkan Lailatul Qadar. Dan setiap huruf bagi kalimah Lailatul Qadar ialah sebanyak 9 huruf. Cuba kita bilang lam ya. Cuba kita bilang Lailatul Qadar ada berapa huruf? Okey, Lailatul Qadar kita bilang sama-sama. Lam ya lam ta marbutah, alif lam qaf dal ra. 9 huruf kan? 9 huruf. Okey, 9 huruf perkataan Lailatul Qadar tu ada 9 huruf. Kemudian kita tengok surah Al-Qadar ada berapa perkataan Lailatul Qadar kat situ? Ada 3 kali. Yang pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang pertama, wa ma adraka ma lailatul qadr. Yang kedua, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. 3 kali disebutkan Lailatul Qadar. Maka inilah kata seorang ulama ya, iaitu namanya Abu Bakar ini mengambil kaedah begini, 9 kali 3 sama dengan 27. Itu formula yang digunakan pakai oleh ulama ini. Maka dia kata malam itu ialah malam yang ke-27 menurut ya calculationnya begitu. Tapi tuan-tuan sekalian, apakah benar 27? Wallahu a'lam. Nak dikatakan qat'i betul-betul 27 tu tak boleh juga, sebab dia berubah-ubah tahun ke tahun. Sebab banyak hadis lain pun Nabi kata 25 boleh. Jadi dia tidak tetap. So yang paling pentingnya 10 malam terakhir ni ikut sunnah Nabi. Yang pertama Nabi buat apa? Syadda mi'zarahu, Nabi ikatkan kainnya dengan ketat, tanda Nabi sungguh-sungguh beribadah. Yang pertama, yang kedua Nabi buat apa? Ahya lailahu, Nabi menghidupkan malam 10 malam terakhir. Dan yang ketiga Nabi buat apa? Wa aiqadha ahlahu, Nabi mengejutkan ahli keluarganya. Itulah kita buat malam ni, kita kemaskan kain kita, sungguh-sungguh beribadah lebih pada sebelumnya. Kemudian kita menghidupkan malam ini dengan perkara kebaikan, baca Quran, solat dan sebagainya, dan kejutkan ahli keluarga. Kita buat sunnah Nabi ni, insya-Allah ya, kita akan dapat ganjaran. Wallahu. Dan yang terakhir tuan-tuan, apakah tanda malam Lailatul Qadar? Kita baca sikit apakah tanda-tanda Lailatul Qadar. Ya. Nabi kata, ini menurut satu hadis ya. Menurut satu hadis, sesungguhnya tanda Lailatul Qadar itu ia adalah malam yang bersih dan terang seolah-olah ada bulan yang bersinar. Tenang tenteram dan cuacanya tidak dingin dan tidak panas. Bintang yang digunakan untuk melontar syaitan tidak keluar pada malam itu sehinggalah tiba waktu subuh. Sesungguhnya tanda di pagi harinya pula matahari keluar dengan redup tanpa sinar yang memancar, lebih mirip seperti bulan di malam bulan purnama ya, dan syaitan tidak mampu keluar bersamanya pada hari itu. Jadi malam tu tenang rasa. Tapi kadang-kadang saya ni duduk area Shah Alam ni, malam tadi hujan, memang tenang sungguhlah rasa kan. Jadi kalau dah tiap-tiap malam hujan, bila berlakunya
Kan kita pun tak tahu. Sebab tu tak perlulah kita nak mencari sangat tanda-tanda ni, walaupun Nabi ada sebut tanda-tandanya, tapi yang paling penting kita sibuk dengan ibadah kita, insya-Allah. Wallahu taala alam. At-Tirmizi meriwayatkan daripada Abu Qilabah bahawa sesungguhnya Lailatul Qadar itu berpindah-pindah pada 10 malam terakhir. Maknanya dia bukan pada malam 27 je. Boleh jadi 29, boleh jadi 23, boleh jadi 20, ya boleh jadi juga. Malam genap boleh jadi tak? Boleh jadi juga. Ya, wallahu alam. Tengok sikit ada tak soalan? Belum kita berhenti dah, pukul 11 dah. Baik, ada soalan, saya tengok saya jawab sikitlah ya. Ada soalan kat sini. Banyak soalan ni ya. Kita raikan soalannya sebelum kita berhenti, insya-Allah. Duit yang anak bagi besar harga bagi seorang ibu walau sedikit. Okey, daripada Singapura, terima kasih ya. Thank you untuk sudi menonton pada pagi ni. Boleh jelaskan tentang bacaan doa sujud akhir tahajud? Terima kasih Ustaz ya. Bib Haji Din, doa sujud akhir tahajud sebenarnya tak adalah doa apa yang nak dibaca. Sebenarnya apa-apa doa pun boleh, tapi boleh baca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, baik dalam solat ataupun di luar solat ya. Sebab doa itu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata, kalau aku jumpa Lailatul Qadar nak buat apa? Nabi kata banyakkan baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau lah Tuhan yang pemaaf, yang suka memaafkan, maafkanlah aku ya. Sama ada di dalam solat kita maupun di luar solat kita. Yang penting dalam solat jangan baca doa bahasa Melayu tu je ya. Sebut bahasa Melayu tak batal solat tu ya. Baik, kemudian soalan yang seterusnya. Waalaikumsalam. Sekiranya saya ingin bersedekah, perlukah kita meminta izin dengan suami? Ya, kalau duit kita tak perlu minta izin suami. Kalau kita guna duit suami kita, kita minta izin. Kalau duit kita sendiri, duit kerja, duit simpanan kita kan, suami dah bagi duit kat kita, contoh suami bagi duit nafkah perbelanjaan kepada kita RM200 contoh ya. RM200 tu kita nak guna pakai tu pula anak kita sedekah, itu tak apa, sebab dah jadi hak kita. Tak perlu minta izin. Melainkan duit tu memang duit suami kita, kita nak ambil duit dalam wallet suami, kena minta izin lah ya. Kemudian lagi soalan apa lagi? Mana soalannya? Kalau bayar zakat simpanan di Aman Palestin afdal ke? Ya. Bayar zakat ni wallahu alam ya, mungkin ada banyak pandangan lah ya. Yang penting bayar zakat tu je lah ya. Yang penting bayar zakat. Apakah di Aman Palestin afdal ya? Tengok zakat simpanan ni, dia kalau ikutkan bayar zakat ni di tempat di mana kita bekerja, di mana kita tinggal, itu lebih baik ya, wallahu alam. Kemudian, Ustaz, pagi dalam pukul 5 sebelum azan subuh dikira malam Lailatul Qadar, tahajud taubat walaupun agak lewat solat hampir subuh. Ya. Kalau kita tengok memang tentang bilakah waktu yang terbaik untuk solat malam ialah 1/3 malam di penghujungnya. Kita tengok ya, malam sekitar daripada pukul 7.20, kalau kita di KL ni 7.20 maghrib, subuh pukul 5.50. Dia sekitar dalam 10 jam 50 minit macam itulah ya. Cuba bahagikan kepada 3 bahagian ya. Bahagian yang terakhir, 1/3 yang terakhir tu letaknya sekitar dalam, saya dok kira-kira calculate, dalam pukul 2.30 pagi ataupun 2.20 pagi, 2.30 pagi lah. 2.30 pagi sampailah ke subuh adalah waktu yang terbaik untuk kita tahajud. Maka kalaulah kita di hujung-hujung dekat subuh pun, itu antara waktu yang baik juga. Ya, selepas kita dah sahur, sama ada selepas sahur nak sahur dulu ke ya, sebab sahur ni elok melambatkan sahur. Melambatkan sahur ni kita ambil dalam pukul 4.30 ke atas tu dah okey dah ya. Sahur nak awal pukul 4.30 pun tak apa. Lepas tu kita sibuk dengan tahajud, ataupun tahajud dulu, solat taubat dan sebagainya, kemudian kita tutup last sekali baru kita sahur kan, lebih kurang setengah jam nak subuh kita sahur. Itu pun bagus juga begitu ya. Jadi bagi saya dalam pukul 5 tu sebenarnya adalah waktu yang terbaik, sebab dia termasuk 1/3 di penghujung malam ya. Sebab apa 1/3 di penghujung malam? Sebab hadis yang lain, hadis tu hadis sahih, Allah Ta'ala turun ke langit dunia pada setiap malam. Sesiapa yang berdoa pada Allah, Allah perkenankan. Siapa yang minta ampun pada Allah, Allah akan ampunkan dosanya. Hadis-hadis sahih setiap malam, termasuk bulan Ramadan, bukan Ramadan pun sama juga. Bila Allah Ta'ala turun, Allah Ta'ala turun tu bukan dengan zatnya ya tuan-tuan ya. Tu kena faham. Ulama kata turun tu keberkatan tu. Allah menurunkan keberkatan. Allah turun tu pada langit kedunia tu pada setiap malam,
Waktunya bila? Waktu 1/3 di penghujung malam. Sebab itulah kita kata Nabi SAW solatnya di penghujung malam. Sebab waktu tu waktu yang Allah turun ke langit dunia. Bagaimana pula dengan wanita yang dalam hadas besar? Hadas ni dalam hadas. Kalau tak boleh solat, buat perkara saja, apa saja yang baik. Zikir boleh, dengar Quran boleh, baca terjemahan Quran boleh, baca tafsir Quran boleh, zikrullah boleh. Ulang-ulang ayat Al-Quran yang kita hafal pun boleh. Ataupun ayat-ayat yang sebagai wirid tak apa. Maksurat ke apa, itu tak ada masalah. Ya. Apa saja yang baik itu insya-Allah. Ataupun suami isteri ya, dia tak boleh buat apa, dia tak boleh nak solat apa, dia kejutkan suami dia. Dia kejutkan suami, kejutkan anak, siapkan makanan untuk anak isteri dia pun itu satu benda yang baik ya. Menyediakan kemudahan kepada ahli keluarganya. Itu pun insya-Allah suami solat tahajud kerana kita gerak dia. Suami solat tu kita dapat pahala juga insya-Allah. Ya. Macam mana untuk wanita yang datang bulan untuk dapatkan Lailatul Qadar? Saya dah jawab dah ya. Tak semestinya solat, wirid pun apa. Yang penting menghidupkan malam. Menghidupkan malam dengan perkara yang memberikan manfaat. Tak kisahlah cara mana pun ya. Ustaz, ketika sujud baca doa dalam hati boleh kan? Boleh. Ya. Nurziha Ismail kata sujud baca doa dalam hati boleh kan? Boleh, tak ada masalah. Sebab kalau kita tak boleh nak baca bahasa Arab kan, sebab nak sebut bahasa Arab mestilah dengan, boleh sebut ni contohnya kita baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dalam sujud boleh tak? Boleh, sebab di bahasa Arab dan hadis Nabi. Tapi kita tak hafal doa tu, sebut dalam hati je. Ya Allah, Kaulah Tuhan yang Maha Pemaaf, yang sukakan memberikan kemaafan, maafkanlah aku. Dalam hati, jangan sebut lisan. Kalau sebut di lisan, batal solatnya ya. Tahajud kalau buat 2 rakaat je boleh juga kan? Boleh. Tahajud ya, paling kurang 2 rakaat. Nabi kata solatul lail masna masna. Solat malam ni 2 rakaat, 2 rakaat. Itu yang terbaik. 2 rakaat, rasa nak buat 2, buat 2 lagi. Rasa nak buat, boleh buat 2. Berapakah maksimum? Kalau ikutkan tak ada maksimum. Buat 2, rasa lagi, buat 2 lagi. Boleh lagi, buat 2. Tengok-tengok dah 20 rakaat dah, tak apa. Sebab Nabi kata buat 2, 2, 2. Tetapi Nabi SAW buat solat, Nabi solat malam ni sebanyak 11 rakaat termasuk witir. Maknanya 8 rakaat solat sunat tahajud, 3 rakaat tu witir. Ya. Tapi boleh tak? Tapi ulama kata tidak semestinya dengan 11 rakaat. Kalau buat lebih boleh. Ya. Selain solat tahajud, taubat, solat apa lagi ustaz? Solat sunat mutlak boleh? Solat sunat mutlak, solat yang tidak ada apa sebab saja untuk menghiburkan, mengisi masa, boleh? Ya, solat sunat mutlak. Ataupun solat sunat tahajud lah. Solat sunat tahajud yang bagus ya. Sebab solat sunat tahajud tu solat bangun daripada tidur. Buat banyak-banyak pun tak apa ya. Niat tahajud sampai 8 rakaat tak ada masalah ya. Terima kasih atas ilmunya. Wallahu ta'ala alam. Itulah jawapan yang saya sempat tengok. Jadi terima kasih atas kesediaan menonton live ini. Dan tuan-tuan dan sekalian, sebelum saya mengakhiri kuliah ni, mohon teman-teman untuk sahabat-sahabat semua yang menonton live ini untuk like dan follow Facebook page Quranic Mind City Center ya. Dan sesiapa yang berhajat nak menyumbang saham akhirat, boleh tekan link pada pin yang saya kan dekat ruang komen tu ada saya pinkan komen tersebut. Bolehlah membuat sumbangan akhirat ataupun saham akhirat kita. Sekali lagi saya ingatkan, buat baik ni jangan tangguh-tangguh. Ulama sufi kata, bilakah waktu, orang tanya dekat mereka ya, ulama tasawuf, bilakah waktu terbaik untuk saya beramal? Kata ulama tasawuf kata apa? Waktu yang paling baik beramal ialah waktu sekarang. Kenapa sekarang? Sebab semalam dah lepas, tak boleh dah nak beramal. Esok belum tentu lagi, petang nanti pun belum tentu lagi ya. Maka waktu bila untuk kita beramal? Sekarang. Waktu bila nak buat baik dengan mak ayah? Sekarang. Bila niat nak buat baik, terus buat, jangan tangguh-tangguh ya. Wallahu alam. Jadi jangan lupa like dan follow Facebook Quranic Mind City Center, dan bolehlah sama-sama kita menyumbang untuk saham akhirat pada link yang telah saya pinkan di situ. Wallahu alam. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira. Terima kasih pada Quranic Mind City Center ya atas program kuliah duha pada pagi ini, dan saya doakan semoga kita semua diberkati Allah, dan sama-sama kita tutup dengan doa insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana wa siyamana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa qira'atana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم ارزقنا ليلة القدر اللهم بارك لنا في شهر رمضان. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau-lah Tuhan yang Maha Pemurah, Tuhan yang Maha Penyayang, Tuhan yang menguasai alam semesta, Tuhan yang memiliki hati-hati manusia ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Mujibas Sa'ilin. Jika ada di kalangan kami ini yang sakit, Kau sembuhkanlah penyakitnya, ya Allah. Jika ada di kalangan kami yang sedang menonton live ini, ya Allah, ada yang mempunyai hajatnya, ya Allah, Kau tunaikanlah hajatnya, ya Allah. Jika ada di kalangan kami dan mereka ini, ya Allah, yang mempunyai urusan yang belum selesai, ya Allah, bantulah untuk kami dan mereka menyelesaikan urusan mereka dengan mudah, ya Allah. Tunjukkanlah jalan keluar kepada masalah yang kami hadapi, ya Allah. Allahumma ya Allah, jika ada di kalangan kami ini yang terasa berat hidupnya, ya Allah, Kau peringankanlah bebanan hidup kami ini, ya Allah. Allahumma ya Allah, jika ada di kalangan kami ini ada penyakit hati, ya Allah, busuk hati, hasad dengki, dendam kesumat, ya Allah, cabutlah perkara-perkara itu, ya Allah, jauh daripada kami. Bersihkan hati kami, ya Allah, agar kami dapat menikmati Ramadan, agar selepas Ramadan ini kami menjadi insan yang bertakwa, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin. Perkenankanlah doa kami, ya Allah. Pertemukan kami dengan Lailatul Qadar, ya Allah. Berkatilah kami Ramadan ini, ya Allah. Kurniakan kami kekuatan untuk kami istiqamah melakukan kebaikan, ya Allah, untuk menghidupkan baki-baki Ramadan dan seterusnya selepas Ramadan, ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Allah, luaskanlah rezeki kami, ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin. Berkatilah rezeki kami, usia kami, kereta kami, rumah kami, keluarga kami, suami kami, isteri kami, anak-anak kami, ya Allah. Apa saja yang kami miliki, ya Allah, berkatilah ia, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.